வணக்கம் நண்பர்களே. இது மீண்டும் யோசி. நான் உங்க ரவீந்திரன் பேசுறேன். ஸோ nama saya Ravindran. Ini channel saya Mindum Yosi. So hari ini saya buat satu video khas dalam bahasa Malaysia untuk kakak yang di belakang saya ni. So dia ada sebuah YouTube channel. So dalam channel tu saya terserempak dengan satu video dia mengatakan sekolah vernacular adalah racist. So kita akan menjawab soalan-soalan beliau dan mengatakan macam mana sekolah vernacular ni tak ada kena-mengena dengan racism atau perpaduan negara. Jom kita masuk video. Sebelum tu, tengok video penuh dia dulu dan selepas tu kita akan bincangkan seterusnya. Jom kita pergi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali dalam Cerit Politik. Kali ini kita akan membincangkan satu topik, kenapa sekolah vernacular ni boleh menghalang perpaduan nasional. Sebenarnya Malaysia je yang ada sekolah banyak aliran. Tanpa kita sedar, benda ni lah yang jadi penghalang perpaduan nasional. Jom kita tengok 3 sebab kenapa sekolah vernacular ni menghalang perpaduan nasional. Pertama, penggunaan bahasa pengantar yang berbeza. Kalau korang ingat subjek sejarah dulu, laporan Razak 1996, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serentak menjadi bahasa pengantar kat semua sekolah kebangsaan yang ada macam-macam kaum. Kenapa? Satu je, nak satu padukan rakyat Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, bahasa pengantar dekat sekolah vernacular ni pula guna bahasa masing-masing. Ada bahasa Mandarin, Tamil, bahasa Inggeris. So sebenarnya Malaysia ada 3 bahasa pengantar sebab adanya sekolah vernacular. Masalah timbul pula sekarang, pelajar sekolah vernacular lebih mengutamakan bahasa ibunda diorang berbanding bahasa kebangsaan yang merupakan identiti rakyat Malaysia. Sampai ada yang tak boleh cakap bahasa Melayu. Benda ni dah terbukti. Kajian oleh Profesor Kaur Gill, 86.7% pelajar kat sekolah vernacular percaya bahawa bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin seharusnya menjadi bahasa kebangsaan. Lagi, 83.3% berpendapat bahawa bahasa Inggeris harus menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi, bila bahasa pengantar pun berbeza, lain-lain ikut sekolah, macam mana nak bentuk satu identiti rakyat yang sama walaupun dalam satu negara? Alah, macam ayam dengan itik, nak sembang pun susah. Kedua, bertentangan dengan Fasal 152 Perlembagaan Persekutuan. Kalau korang nak tahu, tak ada pun dalam Perlembagaan Persekutuan tentang penubuhan sekolah vernacular. Bukan tu je, bahasa ibunda bagi kaum Cina dan India yang dijadikan sebagai bahasa pengantar kat sekolah vernacular pun dah membelakangkan Perlembagaan Persekutuan. Kenapa kita masih ada sekolah vernacular? Sedangkan perkara 152 mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa kebangsaan mesti digunakan untuk semua urusan rasmi. Sekolah-sekolah itu semua rasmi, jadi mesti menggunakan bahasa kebangsaan. Sepatutnya kat sekolah vernacular tu gunalah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara, barulah betul. Kesannya bila kerajaan sokong dan tambah lagi peruntukan untuk sekolah-sekolah vernacular, akhirnya timbul banyak isu. Contohnya, lepasan SJK gagal berbahasa Melayu. Ramai je lepasan sekolah vernacular yang tak pandai cakap bahasa Melayu pun sebenarnya. Jadi, bolehlah kita anggap penubuhan sekolah vernacular ni untuk kepentingan sesuatu kaum je. Kena ingat, Malaysia ada banyak kaum. Cuba kalau kaum lain pun minta untuk sekolah vernacular sendiri. Nanti ada sekolah jenis kebangsaan Iban, Lanau, Kadazan. Kan pening tu nanti. Ketiga, kurang interaksi dengan pelbagai bangsa. Dalam Akhbar Utusan Malaysia 2014, Profesor Teo Kok Siong menyatakan seramai 604 orang kaum Cina dan India daripada 14,000 pelatih PLKN pada tahun 2010 langsung tak boleh cakap bahasa Melayu. Sepatutnya kita semua rakyat Malaysia guna satu bahasa je, iaitu bahasa Melayu. Kesimpulannya, matlamat pendidikan nak bentuk perpaduan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Tapi, bila wujud sekolah vernacular, benda ni memang menghalang perpaduan rakyat Malaysia. Yelah, mana boleh interaksi menggunakan bahasa yang berbeza. Sekian sahaja Celik Politik pada kali ini. Jika anda ada sebarang So saya percaya semua dah tengok video yang apa adik tu katakan. So sekarang kita masuk dalam topik. Betul ke sekolah vernacular ni racist? Seperti apa yang adik tu cakap. Okay, soalan pertama saya kepada adik ni. Kalau semua sekolah dekat Malaysia perlu menggunakan bahasa pengantara, iaitu bahasa Malaysia, macam mana dengan sekolah antarabangsa yang menggunakan bahasa Inggeris? Dalam silibus mereka tak mengatakan pun yang bahasa Malaysia perlu lulus untuk macam mana nak dapatkan sertifikat ke benda-benda macam tu. Betul tak? Selepas tu saya nak tanya, dalam sektor ekonomi kita,
adakah bahasa Malaysia perlu menjadi bahasa pengantara? Sebab setahu saya, ia tidak. Sebab masa saya keluar, saya nak pergi cari kerja, semua benda, semua interview dalam bahasa Inggeris, bukan dalam bahasa Malaysia. So kalau sektor ekonomi kita tidak memberi kepentingan kepada bahasa Malaysia, macam mana kita nak dapatkan semua rakyat Malaysia mementingkan bahasa Malaysia? Apakah langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk memartabatkan bahasa Malaysia? Itu soalan saya yang saya perlu tujukan kepada adik tersebut. Lepas tu, adik ni mengatakan pasal Perlembagaan Malaysia, pasal 152 mengatakan bahasa rasmi dekat Malaysia untuk berurusan ialah bahasa Malaysia. Memang betul pun, bahasa rasmi kita bahasa Malaysia, and semua pengurusan dalam sektor kerajaan perlu menggunakan bahasa Malaysia. Ada tak mana-mana sekolah vernacular yang menulis surat dalam bahasa Tamil atau bahasa Cina kepada Kementerian Pelajaran Malaysia? Tak ada kan? Mereka menggunakan bahasa rasmi. Bahasa pengantara macam adik tu cakap, kenapa tak boleh cakap bahasa Malaysia? Kalau tak faham apa ayam dengan itik nak cakap pun, memang betul. Kalau ada orang yang tak tahu langsung nak cakap bahasa Malaysia, for example lah, kalau dia keluar nak pergi beli nasi lemak, bang, saya nak beli nasi lemak satu. Kalau dia tak tahu cakap macam tu, yang tu memang dah salah. Betul lah, yang tu memang dah salah. Tapi kalau setakat yang dia tak fasih dalam bahasa Malaysia, bagi saya bukan salah pun. Macam mana kalau saya tanya soalan, kenapa anda tak belajar bahasa saya? Mesti anda akan kata, alah tengoklah majoriti siapa. Betul tak? So sebagai majoriti negara kita, orang Melayu yang mereka menggunakan bahasa Malaysia, kita sebagai minority group yang menggunakan bahasa ibunda kita sendiri untuk bahasa pengantara adalah untuk kita memupuk perpaduan antara kaum. Okay, macam mana kalau saya cakap kita duduk dekat negara lain lah, duduk dekat negara lain, contohnya dekat India ke China ke mana-mana kan. Lepas tu saya cakap, you jangan guna bahasa pengantara bahasa Malaysia, sebab you kena gunakan bahasa Cina ke atau bahasa India. Betul tak? Benda tu akan jadi satu benda yang racist. Sama juga apa yang adik cakap pun, benda ni racist. Ini tak ada kena-mengena dengan sekolah dan dengan perpaduan. Perpaduan seseorang tu macam patriotism, dia kena ada dalam naluri kita. Kita kena bagi kepentingan kepada bahasa negara kita. Betul tak? So, sekolah, semua sekolah, bukan sekolah vernacular saja, semua sekolah perlu memupuk pelajar dia untuk belajar bahasa Malaysia dan fasih dalam bahasa Malaysia. Peranan kita yang paling penting kalau kita nak memartabatkan bahasa Malaysia. Tak ada kena-mengena dengan sekolah pun. Mana-mana sekolah pun, for example lah, kita dah tutup semua sekolah aliran kan. Kita ada sekolah SK saja contohnya kan. Okay, kalau saya dekat rumah, saya duk cakap bahasa Tamil, lepas tu kawan saya dekat rumah cakap bahasa Cina, lepas tu kawan saya dekat rumah cakap bahasa Malaysia. Mereka datang satu sekolah. Betul ke mereka akan berkawan dengan semua, bergaul rapat? Tak ada pun. Mereka akan duduk dengan geng diorang juga. Macam mana perpaduan boleh dipupuk? Betul tak? So, benda ni tak ada kena-mengena dengan sekolah. Benda ni dengan mentaliti kita. Okay, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu kita perlu respect kepada bahasa kebangsaan kita. Baru ianya betul. Kalau setakat nak sembang pasal tak ada perpaduan lah, apalah semua lah. Okay, macam ni lah. Ini bukan nak soalkan atau nak pertikaikan special rights orang Melayu, tapi just for argument kan, saya nak tanya satu soalan. Okay, saya akan lepaskan sekolah vernacular saya. Okay, kita bubarkan sekolah vernacular. Boleh tak anda sebagai seorang Melayu membubarkan hak Bumiputera? Tak boleh kan? Sebab benda ni penting untuk ekonomi. Untuk ekonomi rakyat, orang Melayu, status Bumiputera tu penting untuk mereka meningkat dari segi ekonomi dan sosial. Betul tak? So, benda yang sama juga. Saya ada sekolah vernacular. Saya boleh belajar adat resam saya boleh belajar bahasa ibunda saya. Dengan masa yang sama, saya boleh jadi seorang yang berperpaduan dengan semua rakyat Malaysia. So, apa yang adik cakap ni adalah suatu yang narrow-minded. Minta maaf kalau saya cakap dalam bahasa Inggeris, bukan salah saya pun. Sebab sektor ekonomi ni macam tu. Betul tak? Okay, sektor ekonomi tu macam tu. Sebab dia mementingkan bahasa Inggeris daripada bahasa Malaysia.
saya pernah membincangkan topik macam ni dengan banyak rakan Melayu saya dekat sekolah, dekat tempat kerja, banyak tempat lah saya pernah membentangkan benda-benda macam ni. Okay, saya mengatakan kita perlu memberi keutamaan kepada bahasa Malaysia sebab sebagai bahasa kebangsaan kita perlu fasih dalam bahasa Malaysia and kita perlu cakap dalam bahasa Malaysia and semua sektor ekonomi perlu ada dalam bahasa Malaysia. Masalahnya dekat sini kita tak boleh buat benda tu sebab banyak foreign investor yang datang kat sini, dia orang tak fasih bahasa Malaysia and banyak benda lah dari segi ekonomi kan. So sebagai seorang rakyat Malaysia yang saya berbangga dengan bahasa ibunda saya dan saya berbangga dengan bahasa kebangsaan saya and saya memang respect bahasa kebangsaan saya. Okay? And saya akan memberi keutamaan kepada bahasa kebangsaan saya takkan menempikan bahasa kebangsaan saya. Ini yang penting. Ini yang akan memupuk patriotism, akan ada perpaduan and all those things. Okay, so tak kira agama, tak kira bahasa ke apa, selagi kita tak ada mentality Malaysia, okay, kita tak ada mentality satu identity macam adik katakan. Adik nak satu identity, tapi bukan semua sama rata dekat sini. Adik ada special rights, saya tak ada. So special rights adik sebagai seorang Bumiputera yang saya tidak boleh mempersoalkan atau tidak boleh pertikaikan. Tolong jangan pertikaikan sekolah vernacular sebab benda ni adalah sensitif. So kita dalam satu negara yang berbilang kaum, kita perlu tahu apa sensitivity kita, apa benda yang kita perlu sentuh, apa benda yang kita tak boleh sentuh. Betul tak? And kepada semua lawmakers dekat Malaysia, come out with a solution. Tolong keluar dengan satu solusi dekat mana kita takkan ada masalah macam ni. Okay, yang ni adalah khas untuk orang-orang yang represent orang India kata orang Cina ke, all these lawmakers kan. Please make sure that these are the people, orang ni adalah future generation. Kalau diorang ada mindset macam ni yang agak racist dalam konteks saya, is going to lead the next our country kan in the future, it's going to be a disaster. So kalau saya tersilap cakap ke atau ada salah fakta ke apa-apa, tolong beritahu dalam komen. Saya akan cuba membetulkan benda apa yang saya cakap, apa yang saya cakap tu salah lah. So setakat ini tu je yang saya nak bagi tahu. Kalau saya terlepas apa-apa nanti tengoklah saya masuk dalam komen. Terima kasih. See you.